Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa pada pagi ini dalam sesi baca kitab kita. Kitab yang disusun oleh Pak Sumit Kedah, Pak Su Abdul Hamid bin Ismail Kedah. Kita baca kitab-kitab ni di samping kita nak ilmu, kita nak nasihat. Satu, lantaran cinta kita padanya. Satu, lantaran husnuzan kita dengannya. Kita tak bilang dia orang merepek, kita tak bilang dia orang tak betul. Sedangkan orang-orang salih ni pada zaman dia, pada hidup dia, banyak orang yang mengatakan gila lah, sesat lah, Allah, macam-macam. Tapi dengan kita baca kitab dia ni, melepaskan kita daripada segala sifat-sifat tohmah yang dalam diri kita terhadap orang-orang salih pilihan Allah Ta'ala. Bermakna aku terima, dan aku suka, dan aku gembira, dan aku bersyukur dapat baca kitab dia, dapat timba ilmu daripada dia. Kalau dia ada, aku nak damping dengan dia. Tapi dia dah meninggal dunia. Maka peninggalan dia tu kita nak tatap sebagai tanda aku husnuzan dengan dia, sebagai tanda kita cinta dengan dia. Nanti kita akan dihimpun bersama orang yang kita cintai, walau dengan baca kitab dia sekalipun. Sekarang kita kat dunia, kita boleh sombong lah, aku tak nak, aku tak heran. Tapi nanti akhirat kita tengok. Nanti kita tengok macam mana kedudukan orang-orang dipilih oleh Allah Ta'ala ini. Baru ketika itu kita nak sama dia, kita nak dekat dengan dia. Oh, yang nak mengharapkan syafaat orang-orang salih ni berjuta. Yang kenal, yang tak kenal pun tak juga. Nanti yang lebih utama akan didahulukan. Yang muridnya, yang rapat dengannya, yang bagaimana semua ada markah. Pernah Syekh Abdul Qadir Jalani lalu di satu kampung. Orang kampung minta tolong, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, ingat dia, segala wali-wali ni, apa karamah yang nampak zahir, walau macam Syekh Abdul Qadir Jalani kan nampak karamahnya macam-macam kan, wali masyhur kiranya dia, walau nampak zahirnya sekalipun, tetapi yang disembunyikan jauh lebih banyak. Tetap kalau wali-wali yang sembunyikan ni mastur, yang kita nampak sikit daripada karamahnya. Wali-wali yang masyhur tu pun sebetulnya yang kita ternampak tu pun sikit. Yang disembunyikan lebih banyak, yang antara Tuhan beri kepada mereka, yang mereka terima daripada Tuhan lebih banyak. Dan mereka adalah orang-orang penyimpan rahsia Allah Ta'ala. Kalau mereka cerita, aku nampak ini, aku alami ini, aku mengalami ini, semua itu dah bukan rahsia. Kalau bukan rahsia, bermakna benda itu tak ada special. Kalau dia tak special, Allah Ta'ala beri kepada orang yang tak special, maka dia cerita kepada semua yang tak special. Tapi kalau rahsia Allah Ta'ala hanya beri kepada orang-orang special, maka dia akan cerita pada orang special sahaja. Orang-orang tertentu sahaja. Orang-orang yang tertentu, kadang-kadang antara mereka pun tak cerita. Antara mereka pun tidak cerita, ya. Mereka tidak. Salah satu sebab kenapa mereka tak cerita-cerita, ana nampak ini, ana begini. Pasal dia malu. Dia malu, umpamanya lah kita satu staf yang banyak buat salah, staf yang kita tahu bila-bila aku boleh kena pecat. Tapi tahu-tahu bos kita ada sayang kita juga, kasih kita satu info ke apa gitu. Agaknya kita nak cerita orang ke? Lebih baik aku malu dengan kesalahan aku takut kena pecat, daripada aku sibuk nak cerita sana sini, bos cerita aku gini, bos kabarkan aku begini. Mana lebih baik? Malu, nak cerita-cerita malu, dia sedar diri dia. Satu lagi kenapa tahu? Dengan dia simpan rahsia, makin disimpan rahsia, makin banyak dia diberi rahsia. Makin dia simpan, makin banyak dia dapat yang dia dapat, yang orang lain tak dapat, dia dapat banyak. Jadi bilang, kalau gitu baik aku simpan. Sebab kalau aku buka, orang tahu. Tapi nanti aku akan hilang tahu daripada benda-benda yang boleh diberitahu. Pasal dia orang simpan rahsia, maka Allah Ta'ala berikan dia macam-macam rahsia lagi. Jadi, dia bukan enjoy ceritakan dengan orang tahu. Jadi kalau orang yang suka cerita dengan orang tu, bermakna yang dia dapat tu bukan rahsia. Dan dia dapat tu sikit. Banyak lagi dah terblok. Tapi kalau dia diam, dia simpan, aku mengalami ini. Oh, akan banyak lagi dia dapat. Makin dia simpan, makin banyak lagi dapat. Itu adab mereka dengan Allah Ta'ala, ya. Baik, Tuhan tu ada, ya, Rabbul Alamin. Kita disuruh doa dengan dia, bermakna kita berinteraksi dengan dia, ya.
Allah Maha Agung Maha Kaya. Sambung baca kitab kita sampai muka surat ya 19 ya. Hatimu adalah tempat rahsiamu. Betul ya? Baik. Empat perkara, sesiapa yang diberi, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat dan memperolehi habuan darinya. Empat perkara dia dapat, bermakna kebaikan dunia dan akhirat dia dah dapat, dan dapat apa pulanya? Dapat perolehi habuan daripadanya, dapat bahagian. Tak banyak orang dapat. Dapat habuan ni maknanya tak banyak orang dapat, dia dapat. Dia dapat special gift daripada Allah Ta'ala, empat perkara. Kalau dia dapat, dah beruntung. Sebab tu orang-orang gini tak heran apa yang orang-orang yang dapat. Kau dapat rumah besar, kau dapat apa? Bahagian kau. Aku ada bahagian kau, aku tunggu daripada Tuhan aku. Ya. Pertama, sifat warak yang memeliharanya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Untung. Warak tu apa? Kalau dia tak membuat, dia meninggalkan yang ditegah, membuat yang disuruh, tu namanya takwa. Warak tu Allah, dia punya menjauhkan diri daripada kemungkinan dosa, walaupun tak ada kemungkinan dosa. Itu namanya warak. Dan warak ni macam-macam. Dalam bab makan. Contohnya dalam bab makan, dah tentu ada halal. Kalau makan berdosa, tak? Dia tak berdosa. Tapi dia takut kalau tercebur dalam dosa, dia tidak beli kecuali ayam yang dia tahu siapa yang sembelih. Ayam tahu sembelih. Tentang bab ini. Kita jangan bilang, kok menyusahkan. Bukan ya. Ini warak pilihan ya. Pilihan masing-masing. Bahkan sangkingkan waraknya tahan, kadang-kadang dia tak makan. Dia makan buah-buahan saja. Sangkingkan waraknya. Sampai begitu mereka ya. Ini kan pula makanan lain. Yahudi dalam makanan, bukan warak tau. Dia bahkan mengada-ngada. Yahudi. Dia kalau kita sembelih, mesti orang Islam sembelihkan. Mereka tak cukup orang Yahudi sembelih. Mesti nak kena dia punya pendeta sembelih. Jadi pendeta dia pergi kerja macam kita lah, juru nikah, ada juru nikah kan. Ada imam tauliah. Dia pun yang sembelih mesti ada orang yang juru sembelih dia daripada padri dia. Jadi padri dia kalau masuk kampung-kampung Yahudi mesti seminggu sekali disembelihkan ayam. Semua mesti kena level padri baru boleh sembelih. Amboi, bukan main, itu bukan warak tu namanya tu lampau. Yahudi melampau. Apa? Kita orang Islam warak sudut makanan. Kalau Bani Alawi punya tarikah pegangan, yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat khauf, takut pada Allah Ta'ala, yang kelima warak. Dan warak macam-macam bidang, dan mereka sangat warak. Pertama dalam bab makan, kedua dalam bab kahwin. Jaga nasab keturunan. Mereka tak sembarangan kahwinkan anak dia dengan siapa, kahwin dengan siapa, semua begitu ya. Dia kahwin. Kalau dia nak cari kahwin orang yang daripada orang-orang bukan sayyid sekalipun, mereka tengok keluarga siapa, anak siapa, anak cucu kiai ke apa, mereka pilih, cukup mereka pilih ya. Warak. Jadi apabila Allah Ta'ala berikan kita warak tu apa? Dalam segala bidang lain, warak iaitu apa? Mengelak daripada kemungkinan melakukan dosa walaupun tak ada melakukan dosa. Contoh, dah buta. Ya Allah, peladakanlah jangan sampai aku pandang benda yang haram. Kalau dengar orang cerita pandang maksiat mata, maksiat ini dikecut, hatinya takut. Kau tak payah takut, kau memang buta. Itu warak. Itu namanya warak ya. Itu namanya warak, berlindung. Kalau dengan orang perempuan, jangan kata nak tegur siapa, jangan nak tutup aurat saja. Nampak pun kau boleh tak nak. Tahu pun kau boleh tak ada perlu tahu. Tak betul. Nama warak. Mengelakkan kemungkinan. Dia dah ada isteri, dah ada anak, ada keluarga. Yang ini jemaah pun wanita semua datang bukan untuk apa? Datang untuk belajar. Belajar tak belajar. Tegur siapa tak boleh. Itu semua dalam begitu ya. Tegur siapa. Kenal pun tak ada perlu. Ada perlu tak kita kenal isteri fulan. Ada perlu tak? Tak ada kan? Tak ada perlukan. Tak payah. Itu bukan hanya warak. Itu kiranya memang jaga susila. Itu bukan hanya warak. Itu namanya menjaga susila. Kalau dia duduk asing, tu sampai kita tak perlu tahu pun. Lebih tinggi mengelak kemungkinan maksiat walaupun rasanya macam tak ada kemungkinan maksiat. Baik ya. Untung kalau orang dapat warak tu untung. Jadi bermakna dia senantiasa dalam safe zone. Ya. Baik. Akhlak yang baik yang menjadikan manusia hidup seronok dengannya. Untung. Orangnya orang dia bilang pengayom ya. Jadi orang dengan dia ayem, orang dengan dia tak rasa macam gelisah. Orang dengan dia orang bilang can get along well. Orang dengan dia semua orang boleh selesa dengan dia, berduduk dengan dia. Untung. Orang duduk dengan dia, orang dapat paling tidak selesa lah dengan dia. Tidak sampai nak menjauhkan diri daripada dia. Ya. Kemudian 3, apabila orang dapat bersifat sopan yang boleh menolak kejahilan
oleh orang-orang yang jahil. Untung. Kalau tidak, orang jahil macam-macam tau. Orang jahil suka tohmah. Orang jahil suka attack. Orang jahil suka cari gaduh. Buka aircon boleh, buka aircon. Orang jahil suka cari gaduh. Tetapi dia ada sifat sopan menolakkan itu semua. Kita, orang puji kita pun kita tak sopan. Orang puji kita pun kita tak sopan. Ini orang jahil, tohmah dia kok boleh sopan. Untung tak namanya. Orang jahil kacau dia pun dia boleh sopan. Bermakna untung. Kita dengan orang baik pun kita tak sopan kadang-kadang. Terlanggar tata cara, tersandung bahasa, tersinggung hati. Kita dengan orang baik pun kadang kita tak sopan. Apalagi orang cari gaduh dengan kita. Oh, kita bukan main. Kita defend sedefend-defendnya. Tapi orang-orang gini ya. Dia tahu kadang orang musuhi dia. Dia tahu kadang orang tak senang dengan dia. Dia tahu kadang orang sedang nak cari pasal dengan dia. Dia tahu kadang-kadang orang nak check dia. Tapi tak sampai hati nak buat tak baik dengan orang. Tak sampai hati. Layan dengan baik semua. Tolak dengan kebaikan orang-orang jahil punya perlakuan. Dia tahu orang ni niat buruk sama dia. Tapi dia tak nak sampai timbulkan telagah. Untung orang kalau gini. Tinggi maknanya degree dia punya kesabaran, tinggi dia punya redha. Hatta dengan musuh pun dia boleh layan baik ya. Bukan dia anggap orang tu musuh. Orang anggap dia musuh pun dia boleh layan baik. Dia bilang, habis dia jahat sama kau, itu semua aku tak mau kisah. Aku memang layak diperlakukan macam-macam. Habis dia buat kau gini. Allah bilang tak ada jas, dia tak ada jas. Tapi dianya, kalau patut aku baiki dengan dia. Dianya kalau patut aku puji, aku puji. Dianya kalau patut aku support, aku support. Dianya kalau patut aku tolong, aku tolong. Sampai begitu ya. Agak-agaknya boleh tak agak kita dapat gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita baca kitab ini, kita tahu ada orang sifat begini. Allah berikan kita sifat begini. Ini yang orang Melayu bilang ya. Susu diberi, dibalas tuba. Mereka pula tuba diberi, dibalas susu. Tuba diberi, dibalas susu. Ya. Mereka sangat-sangat istimewa. Yang keempat, isteri yang salihah yang menolongnya urusan dunia dan akhirat. Yang bujang-bujang lekas kahwin. Dapat isteri yang salihah. Gitunya. Walaupun namanya painem. Tapi orangnya salihah. Begitu ya. Dapat isteri yang salihah. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami hasanah dunia. Hasanah dunia tu apa? Isteri yang salihah. Yang apabila kita balik macam siapa? Siapa isteri yang salihah? Isteri Saidina Umar lah. Walaupun ngomel pun salihah. Kenapa? Dengan ada dia, aku terpelihara daripada zina. Dia melahirkan anak-anak aku. Dia jaga anak-anak aku. Jaga harta rumah aku semua. Kalau aku pergi perang bagaimana pun, ada yang jaga. Dan dia lahirkan anak yang mendoakan aku. Itu isteri salihah. Walau ngomel sikit, masih tetap salihah. Awak ni tak salihah lah, suka ngomel. Dah kira salihah lah tu. Kalau isteri ngomel tu, pun dah kira salihah juga. Ciri-cirinya apa? Dia jaga rukun Islam, dia jaga sembahyang dan puasanya. Dia jaga kehormatan dia. Dan taat pada suaminya, dah kira salihah lah tu. Dah kira salihah. Jangan kita dia salihah tak silap, markanya dengan kita tau. Dia dah baik macam mana? Tak salihah. Dia lebih kurang hari-hari setakat masakan kolak, ada masakan nasi goreng. Tapi kita bilang, alah senangnya saya dengan awak. Salihah lah dia ya. Markah dia tu daripada apa tangan kita. Mudahkan dia lulus. Ingat, perempuan dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tulang rusuk laki-laki kan yang bengkok kita tahu. Dan Nabi dah bilang, akalnya separuh, imannya separuh. Baik, bermakna dia separuh pada kita. Taruhlah, kalau markah penuh 100, laki-laki nak lulus markahnya lulus paling tidak berapa? 50 ya. Kalau perempuan separuh, bermaknanya dia 25 dah kira pas lah. Maka kau jangan nak tuntut dia. Laki-laki kadang-kadang dia boleh buat lebih daripada 100. Kadang-kadang dia boleh buat 99, 97. Bini jangan dipaksa. Sotijah, kenapa tak duha 8 rakaat? Kenapa tak buat witir 11 rakaat? Kenapa tak ini, kenapa tak gini? Orang perempuan macam mana ustazah sekalipun, lakinya tak ustaz sekalipun, laki dia lebih kuat daripada dia. Sebab laki dia orang lanang. Kau jangan paksakan dia. Buat ini. Dia dapat separuh laki-laki pun dah cukup bagus. Dia dapat markah 25, of course 25 tu tak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada tinggalkan yang wajib. Dapat markah 25 dah kena pas dah. Dapat markah 30 dah cukup bagus lah. Jangan paksakan. Awak tak buat tarawih 2 set. 2 set tak buat. Amboi. Dia dah buat 1 set 8 rakaat pun jadilah. Orang perempuan dia. Begitu. Asalkan dia taat sama kita. Dia taat pada Allah. Jaga dia baik-baik. Macam kau bela kucing lah. Ada kau expect kucing rukuk dan sujud. Janji dia tak
cakor sana, cakor sini, dia tak berak sana, berak sini. Itu bukan kita bilang wanita dia macam kucing lah. Contoh, macam mana kau boleh tolerate kucing? Ini jinak tau, gini tau. Pernah dia salam cium kau? Tak pernah pun kan. Pun kau dah accept bermakna dia sebagai kucing. Isteri lebih lah. Kita bilang lagi contoh lah gitu ya. Contoh, isteri pun gitu. Dia buat apa yang luluskan aja, lulus. Senang. Suami bilang lulus, luluslah dia. Jangan dipersyaratkan ketat-ketat. Dapat isteri yang salihah, menolongnya urusan dunia dan akhirat. Urusan akhirat, segala nafsunya tersalur pada yang baik. Urusan akhirat, dia kerja cari nafkah, kasih makan isterinya, dapat pahala. Urusan akhirat, sabar penanggungan terhadap isterinya, dapat pahala. Semuanya begitu ya. Semuanya dapat pahala. Perkara-perkara dunia dan akhirat. Dunia, senang, makan pakai ada yang urus semua. Sahur buka ada yang urus semua. Kalau tidak dewean, nasi bungkus, nasi kapadianya pun terbungkus. Begitu. Dan kepada isteri yang salah. Jadi 4 perkara ya. Yang pertama, pelihara daripada sifat warak. Maknanya jauh. Warak ya, syubhah pun tidak. Kalau setakat orang baik saja ya. Yang haram tidak ya. Tapi yang syubhah tidak, lebih baik. Warak, syubhah pun jauh daripada syubhah. Dia nak yang top, punya top dalam pemilihannya ya. Tapi warak tak boleh hukumkan orang ya. Kalau orang tanya, ayam ini boleh, ini boleh. Kalau untuk orang kita jawab hukum syarak. Syarak bilang boleh. Syarak bilang boleh. Warak tu pilihan peribadi. Sangkinkan waraknya, kadang-kadang dia tahan tak beli, tahan dia tak makan. Tak makan luar, tahan begitu ya. Itu sangkinkan waraknya ya. Baik ya. Contoh lagi kalau nak warak macam mana ya, kalau kita nak warak lah ya. Di Parit Raja ada banyak kedai makan kan. Semuanya halal belaka. Semua orang Islam kita belaka. Tapi dia dalam taruhlah ada 50 kedai makan, dia hanya makan dalam 1-2 kedai makan aja. Yang lebih warak yang tak makan luar langsung. Yang lebih warak dalam rumah pun dia pilih makanannya. Jadi yang paling tidak kalau di luar tu dia hanya makan taruhlah 1-2% daripada yang banyak gitu. Kenapa? Yang lain aku tak bilang haram, tapi yang ni aku yakin halalnya. Aku tahu tokennya siapa, aku tahu apa siapa. Begitu ya. Paling tidak begitu caranya. Paling minimum punya warak lah untuk kehidupan harian kita yang praktikal lah ya. Yang praktikal baik. Yang kedua tadi, akhlak yang baik. Jadi manusia senang dengan dia. Siapa pun senang dengan dia, selesa dengan dia. Ini ciri-ciri wali Allah ya. Siapa dengan dia pun akan tenang hati ya. Yang ketiga, sopan dengan orang-orang jahil sekalipun. Orang jahil nak bikin apa? Musuhi dia. Tapi dia tetap laku sopan. Dan dia tahu orang ni jahat. Dia tahu orang ni ada niat yang tak baik setengahnya. Dia tahu. Tapi tak sampai hati nak benci pun dengan orang ni. Tak sampai hati untuk tak nak layan pun orang ni. Kalau dia patut diberi layanan, dia beri layanan. Dia patut diberi penghormatan, dia patut diberi penghormatan. Ya. Tapi dia tahu orang ni punya sikap dengan dia. Sangka orang-orang ni tak tahu. Orang begini tahu orang punya bad intention terhadap diri dia. Yang keempat tadi, isteri yang salihah. Isteri yang salihah. Bergantung. Kalau perlu satu. Kalau perlu 4. Begitu ya. Perlu satu, perlu 4. Saya tak cukup lah untuk urusan dunia dan akhirat saya sebab banyak. Pasang 2. Saya bangkit perlu banyak lagi. Pasang 3. Perlu banyak lagi. Pasang 4. Tapi semua kena jaga betul-betul ya. Di sini nak pasang 2, 3, 4 suka tingkau. Tapi semuanya wajib disempurnakan. Sebut tentang isteri salihah. Kalau nak isteri 2, isteri 3. Contoh kita kau isteri, contoh orang isteri 3 ya. Kita sebut ya. Sebab ini sebut tentang isteri ya. Sebab ni wanita salihah ni, wah ni beruntung. Aku dapat 3, bermakna aku dapat triple beruntung. Oh, jangan triple bebanan. Orang laki-laki yang boleh kahwin 3, yang nombor 1 kita bilang sebut zahir lah ya. Income dia 3 kali orang. Taruhlah seorang boleh untuk satu keluarga selesa kehidupannya, gajinya 2,000 lah ya, taruhlah ya. Dia tak boleh gaji 2,000 bagi 2, bagi 3. Dia kena income-nya kali 3. Jadi berapa? 6,000. Kemudian dia boleh dibimbing anak isteri ni dengan baik. Sembahyang isteri ni tak tinggal, baca Quran. Nampak dah stable, dah senonoh semua. Lagi satu semua begitu ya. Bukan sekaligus. Tetapi kalau 3 isterinya sekali, dia kasih nafkah macam mana? Dia punya hadir tidak boleh tidaklah. 1 bulan 10 hari kan. Ikut gilirannya 2 malam ke 3 malam. Pokoknya 10 hari. Tapi nafkahnya 10 hari aja ke? Nafkahnya 30 hari. Bermakna dia kena bagi berapa? 90 nafkah. 90 hari punya nafkah. 30. Perhatian. Bukan 10 hari. Dia datang 10 hari. Tapi setiap kali dia datang, semalam macam mana, saya tak ada, macam mana anak-anak, macam mana urusan rumah, ada bocor, ada apa semua. Dan
dia kena siapkan untuk yang hari berikut yang dia tak datang. Jadi perhatian, tetap 30 hari. Nafkah 30 hari. Tanggungjawab 30 hari. Isteri punya tanggungjawab terhadap dia sepertiga saja. Sepertiga saja. Layan dia sepertiga saja. Jadi siapa yang beruntung? Isteri ke suami? Isteri sebetulnya. Dalam poligami, isteri yang beruntung sebetulnya. Dia punya tanggungjawab, dia punya hak dia full. Hak dia full. Tanggungjawab dia berbagi 3 dengan suami kali 3. Isteri bagi 3. Macam mana orang bilang, setengah orang-orang kufar kalau sebut, Islam ni menindas wanita. Poligami ni tak bagus. Bagus, bahkan manfaat bagi wanita. Suami 3 kali, perempuan 3 bagi. Bagi 3. Bagi 3. Bermanfaat bagi diri dia. Baik. Kalau yang ada orang dah dapat isteri yang salihah, kalau kau ada isteri 2-3 sekalipun, kalau kau putus gilir dengan dia, gilir kena adil. Nafkah kena adil. Cinta, kasih sayang tak boleh dipaksa. Bersatu pun tak boleh dipaksa. Sebab bersatu dengan dia bergantung kepada cinta. Cinta tak boleh nak dipaksa. Begitu ya. Tetapi nafkah semua kena adil. Taruhlah kita ada keuzuran, kita tak dapat datang salah satu daripada isteri kita. Kena qada. Kena qada. Walau kita sakit, walau kita busy sekalipun. Umpamanya kita pergi perang ke, kita ada urusan luar negeri ke apa. Kalau kita meninggalkan dia, jangan sebut mengambai lah ya. Meninggalkan, sama ada tinggalkan giliran ataupun tinggalkan nafkah dengan dia. Kalau dengan uzur sekalipun, tak uzur memang berdosa. Dengan uzur sekalipun, sakit ke, kita ada urusan tak boleh elak di luar negeri ke apa ke, kita tak boleh elak ke, wajib minta dia redha. Wajib minta dia redha, digantikan apa. Dan kalau dengan uzur sekalipun, kita tak berdosa. Tapi dia tak tertanggung, suami tak datang giliran. Dia tak sebab jaga anak, jaga apa. Dia tak tertanggung, suami tak datang giliran. Dia tak tertanggung, suami tak beri nafkah. Walau suami uzur sekalipun, sebab saya dah miskin sangat. Saya tak mampu nak kasih nafkah. Saya kasih nafkah sikit-sikit, apa nak buat, saya dah miskin sangat. Kadang-kadang begitu. Masih baru kahwin, ada duit. Kemudian lepas tu, dah bankrupt. Walau dia uzur sekalipun, walau dia ada uzur, dia ada reason sekalipun, dia tak berdosa, tetapi isteri dia ada hak untuk minta laporan sama qadi. Isteri dia tak tertanggung. Tak semesti kalau awak uzur, isteri awak kena accept. Dia ada keperluan dia. Tapi saya tak mampu kasih awak sebab saya miskin. Saya kena berhenti kerja, kena apa semua. Baik. Awak tak berdosa. Saya tak boleh datang tempat awak. Saya payah sebab ada PKP umpamanya ya. Ada PKP. Ada PKP sekalipun. Awak tak berdosa. Tetapi isteri pula, saya tak tertanggung kalau gini. Walau dia uzur, walau dia tak uzur. Tetapi saya tak sanggup sendirian jaga anak-anak. Saya tak sanggup cari nafkah sendirian. Saya lapor qadi. Qadi boleh luluskan. Qadi boleh tindak suaminya. Kalau kau tak uzur lagi. Tak uzur lagi. Bukannya jauh. Isteri pertama di Kulai. Isteri kedua di mana? Yang tak jauh sangat. Kat mana? Di Arau. Tu dah masih kira dekat. Hilang kau nak kahwin 2. Jauh pun kau kena travel. Tak boleh tidak. Kau tak travel, trouble. Nanti kau isteri nak double. Tapi jangan buat orang jadi sebel. Tak bagus semacam ya. Bagus ya. Kalau bukannya jauh, satu di Kulai, satu di Arau. Arau Perlis ya. Begitu. Itu. Kalau yang jauh tu satu di sini, satu di Czechoslovakia. Itu pun isi Czechoslovakia. Kok tak datang-datang ya? Kata 6 bulan sekali datang. Walaupun kau bilang, ini PKP, saya tak boleh keluar. Walau PKP sekalipun, dia tak tertanggung, dia boleh lapor qadi. Tak ingat taklid kita. Apabila saya meninggalkan isteri saya dengan sengaja atau tidak, dan saya atau wakil saya tak beri nafkah kepada dia, dan melapor dia kepada, atau saya mencederakan dia, atau menjatuhkan kehormatan dia, dan lapor dia kepada qadi, dan didapati laporannya itu adalah benar, maka gugurlah talaknya dengan talak satu, yang ada sebut tebus talak RM1, yang ada tak sebut tebus talak. Begitu ya. Masih ingat tak taklidnya? Kena ingat ya. Jadi kau uzur, sengaja atau tidak. Di situ ada sengaja atau tidak. Sengaja berdosa. Tak sengaja tu uzur. Ini isteri dia salihah ni. Kita nak dia salihah, tapi kita kena salih terhadap dia. Kena salih terhadap. Satu isteri, senang. Itu pun susah. Satu saja pun susah. Apalagi ada 2-3. Mesti kena orang yang sanggup tanggung 2-3. Sanggup tanggung 2-3. Kalau saya uzur pasal saya sakit. Saya uzur pasal PKP. Saya uzur pasal bos tak lepaskan saya ada tugas penting. Walau sekali kau uzur sekalipun,
Isteri kau ada hak untuk tuntut apa yang dia punya. Dan kalau dia tak happy, dia boleh lapor qadi. Lapor qadi dan dia tak salah. Dan dia tidak salah. Ya, dia tidak salah. Kenapa? Dia ada hak dia. Islam cukup adil. Islam cukup adil. Kita tengok, kalau kau dapat isteri soleh, untung tak? Kira kau beruntung tau. Beruntung di sini bermakna kau ada markah di sisi Tuhan tau. Mudah urusan duniamu, mudah urusan akhiratmu. Untung. Maka dapat isteri, jaga baik-baik. Supaya jangan sampai dia tidak salihah. Sampai dia ngadu kita pada qadi itu maknanya salihah lah. Dia tak tertahan. Masih dalam salihah. Tak ada makna dia ngadu kita pada qadi itu maknanya awak dah tak salihah. Tidak. Hak dia. Masih dia kena salihah. Kalau sampai dia tak salihah, kita yang membuat dia tak salihah. Kalau dia tak salihah, tak ada mana suaminya salih. Kalau sampai sini yang boleh salihah, bermakna suami. Jadi orang lelaki bergentleman ya dengan bini ya. Tentang orang perempuan yang lemah, kau kononkan dia aja. Apa-apa semua kau, tak begini. Oh, tak begini. Jangan ya. Nanti dia tuntut depan Allah Ta'ala. Kat dunia kau boleh kononkan dia. Kau pujuk dia, kau begini semua. Tapi nasib baik dia terima aku punya cakap. Mesti pandai pembohong, mesti pandai tembirang. Oh, jangan sampai pecah tembelang. Pecah tembelang, jamil akhir. Oh, punya Bang Parjo tipu ya. Bang Parjo tipu punya. Kena claim. Ini dia punya apa daripada Rabbul Alamin. Ulama. Para ulama tidak menghina orang lain. Itu sifat ulama ya. Ulama tidak menghina orang lain ya. Sebab itu kalau seorang murid tak sayang dengan gurunya, kita jangan sebut ta'assub ya. Ta'assub tu apa? Ta'assub, ikut penjelasan Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Andurus dalam kitab Idah. Ta'assub tu apa tahu? Satu dengan satu. Satu guru dengan satu golongan murid dia. Sekelompok muridnya. Murid tak sayang kecuali guru dia saja. Guru tak disayang kecuali oleh murid dia saja. Dan murid tak sayang guru lain. Murid tak disayang oleh murid-murid lain. Guru tak sayang guru lain. Guru tak sayang murid lain. Hanya dia dengan dia saja. Itu nama ta'assub. Walau betul, walau salah. Tetapi kalau guru dengan kita belajar dengan dia, kita sayang kiai fulan, kita sayang ustaz fulan, kita hormat qadi, kita ingat hormat mufti, kita hormat gitu semua. Dan guru kita juga disayang oleh ramai grup-grup yang lain yang bukan anak murid dia. Dan anak murid dia juga disayang. Oh, anak murid kiai fulan je disayang oleh guru-guru lain. Cuma gitu. Itu bukan ta'assub namanya. Itu namanya ialah mahabbah. Itu namanya mahabbah. Orang sekarang kalau tengok murid, kau ni ta'assub dengan ustaz kau ya. Kau tak tahu apa ta'assub. Kau tak tahu apa perkataan ta'assub. Itu namanya mahabbah. Dan kalau dia dengar cakap itu namanya ta'at. Jadi jangan takut perkataan ta'assub. Kadang orang sebutkan ta'assub, kau pun tak tahu makna ta'assub. Guru aku tak pernah ajar aku benci guru lain. Guru aku tak dibenci oleh guru lain dan oleh murid-murid lain. Itu nama. Jadi ulama satu cirinya tidak menghina orang lain. Kalau dia menghina orang lain itu susah kita nak cakap dia ulama. Tengok tadi sifat yang tadi. Musuhnya pun disantuni. Ya. Tidak menghina orang lain. Tapi kita tahu orang lain banyak hina dia. Dan kita tahu dia nampak orang ni markahnya kok begini. Perlakuannya kok begini. Tapi nama dia tidak nak hina. Itu tidak ya. Begitu ya. Dan mereka tidak menyatakan sesuatu perkara yang lebih tinggi daripada pengetahuan mereka. Betul. Mereka kalau cakap sebenarnya dia tahu bidangnya lah. Dia tahu bidang dia. Kalau dia mengajar pun dia tak pakai bidang yang bukan bidang dia. Dia tak ada sebut. Yang bukan bidang dia tak sebut. Ketahuilah, mereka tidak cakap perkara yang lebih tinggi daripada pengetahuan mereka. Mafhum di sini, apa yang mereka cakap tu mereka know well. Mereka tahu. Mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka cakap. Jadi kalau yang mereka tak cakap, mereka benda yang tidak di luar pencapaian mereka tak akan sebut. Itu nama ulama. Kalau benda yang begitu, begini apa sebut yang bukan pengetahuan dia semua tu. Contohnya, bukan pengetahuan dalam bidang pengetahuan kita, bidang politik. Sebut itu, sebut ini. Kau ulama, kau jaga untuk orang-orang punya fiqah. Jaga orang punya sembahyang, apa begitu semua. Bukan bidang dia. Itu dalam bidang dunia, bidang politik, bidang perniagaan. Kalau bukan bidang dia. Bidang apa lagi? Bidangnya agama sekalipun kan ada tahap-tahapnya. Sebab itu yang ada ustaz hanya ajar fardu ain. Yang ada lebih tinggi, yang ada lebih tinggi. Yang ada hanya ajar ikra. Yang ada hanya ajar bacaan Quran. Tapi yang lebih halus pun, dia akan transfer murid dia. Itu ciri-ciri ulama. Dia tidak melampaui batasnya. Dia tahu batasnya. Kalau tak tahu batas, macam nak bilang alim. Ilmu itu, ilmu ini. Ilmu diri dia, jahil dia tak tahu. Dia tidak alim tu namanya. Kalau dia tahu batas dia tu, dia kena alim lah tu. Ilmu lain ikut pemberian Allah Ta'ala. Yang ada orang dapat banyak, orang dapat sikit. Tapi setiap orang kena tahu berapa limit dia.
Berapa limit dia. Kalau orang macam kita, umpama orang kita, Ana mau ngajar tajwid dia, kalau baca sekian harkat. Agak-agaknya layak kita tak? Dia tak layak. Dia tak layak, jauh daripada bidang kita. Taranum pun Ana boleh je. Taranum apa? Alamak. Itu semua bukan bidang kita. Kita tak termampu. Fiqah yang halus-halus. Mari kita bincang bab munakahat. Dan juga bab jinayat. Manalah tahu sekali awak jadi menteri apa ke. Alamak. Ada orang yang boleh mengajar. Bukan bidang kita. Kita ajar bab wuduk, bab air semua. Itu yang termampu oleh kita. Kita belajar. Jadi mafhumnya yang nama ulama, mereka tidak mereka tidak menyatakan satu perkara yang tinggi daripada pengetahuan mereka. Apa pun yang mereka khabarkan, cerita, khabar semua itulah dengan pengetahuan mereka, dan biasa yang mereka keluarkan itu pun tak full. Sebab apa? Pengetahuan mereka sampai tahap begini, tapi yang menerima belum sampai tahap begini. Maka mereka keluarkan pun kadang-kadang separuh daripada apa yang orang boleh terima. Separuh ataupun 3 suku, tidak full. Sedangkan ada pada mereka yang lebih full. Jadi bermakna yang dikeluarkan tu dia cukup mengetahui, dan yang dia belum mengeluarkan masih banyak lagi. Itu ciri-ciri ulama. Istilahnya ada reserve. Ada reserve tak semua dihamburkan semua. Kalau apatah lagi kalau yang dia tak tahu pun dihamburkan, itu confirm bukan ulama, ya. Bukan ulama, ya. Baik. Dan mereka tidak mengambil harga terhadap apa yang mereka ajar kepada orang lain. Kena bayar, ya. Itu ulama, ya. Itu salah satu cirinya tidak ambil upah. Salah satu cirinya tidak ambil upah, ya, tidak ambil upah. Orang bagi tak boleh tolak. Tolak ditakuti riak. Orang bagi ambil. Kau perlu kau pakai. Kau tak perlu kau sedekahkan balik, ikut apa ke mana masjid ke mana surau ke. Itu nama ulama. Tidak ambil upah, ya. Nak belajar sini iuran penyertaan sekian, ya. Nak belajar tempat saya cepatlah datang. Bayarnya sekian. Ada sering attach rupanya. Begitu. Iuran sekian, ini sekian, itu sekian. Tak mahal, ya. Hatta nota-nota pun kalau kau nak beri pun, kalau kau nak beri, kau ada duit, kau bagi lebih baiklah. Bagi peri aja sudah. Nanti Tuhan berikan. Ingat apa yang kita beri tu, Tuhan akan beri balik tau. Duit nota sekian. Kalau kau tak ada duit pun, kau nota, kau charge lah photostat ke apa. Ni 35 sen. 35 sen pun jangan ambil untung. Ambil lah satu ini nota RM1, tapi kau print cuma 40 sen. 60 sen kau dapat untung. Nota pun jual juga. Allah. Nota pun jual juga. Nanti apa iuran penyertaan, sebab kita ada kasi refreshment. Tak ada refreshment pun tak apa. Asal jangan charge orang, ya. Lagi apa? Kalau nak undang anak, berapa Ustaz kena bayaran? Anak tak itu, asal siapkan tiket kapal terbang dengan hotel gini. Kau mampu kau pergi. Orang undang kau mampu kau pergi. Kau tak mampu minta maaf, saya nampaknya ada payah sikit, ya. Ada payah sikit. Pasal tak ada duit. Ni yang ulama-ulama datang dari Hadramaut semua engkau sendiri tau. Tak pernah ngarani kita. Tiket kapal terbang sekian. Kelas yang duduk depan. Tak ada lagi. Nanti saya mesti hotel sana. Homestay mana. Dudukkan mana dia bawa beg dia. Dia bawa beg dia. Orang kalau dudukkan rumah kita, lagi dia suka duduk bual-bual bentang tilam. Sel orang kampung tau orang Hadramaut ni. Nanti bual-bual dan kita sampai malam. Guyon-guyon, cerita-cerita semua. Begitu. Ataupun kita dudukkan homestay. Dia selesa. Kalau hotel, dia tak begitu minat. Kalau takkan hotel, mereka jarang nak tidur atas katil. Dan ni katil macam cerita. Maka syal dia nak dibentang kat bawah, dia tidur bawah je. Mereka dah biasa begitu, ya. Dan semua ongkos sendiri, ya. Tak ada yang ngarani. Mesti sekian. Begitu, ya. Jangan minta. Dan dia kena minta bersebut sama murid-murid dia yang bawa dia. Kalau kau tahu murid dia minta duit minyak kepada orang, umpamanya lah. Murid dia nak bawa satu kiai, satu ustaz pergi masjid sekian. Murid dia yang charge. Kita minta duit minyak, ya. Kita minta. Kau bilang kau jangan. Kau minta, aku jangan minta daripada orang yang undang. Kau minta daripada aku, jangan minta daripada orang yang undang. Ya. Kena jadi orang, kena meroyi terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi semua belanja sendiri. Orang reimburse. Orang kasih. Tak apa Ustaz, kasih. Terima. Orang kasih terima, mudahkan kerja dakwahmu. Tapi tak bermakna kau mesti kena bayar. Walau untuk keperluan sekalipun. Tiket kapal terbang. Tambang bas ekspres. Duit minyak. Itu kan keperluan. Itu tanggungjawab aku juga. Bagaimana tanggungjawabmu untuk belajar? Kau pun keluar duit minyak. Ada jemaah kita claim duit minyak pada siapa? Dia tanggungjawab dia untuk belajar. Tanggungjawab ustaznya untuk mengajar. Maka termasuklah segala biayanya tanggungjawab dia juga. Tak minta. Tak boleh minta. Kalau tak mampu, maka mengajar kat kampung, duduk saja kat rumah saja 3-4 orang datang, cukuplah. Itu ikut kadar kemampuannya.
Termampu ada duit lebih sikit, jauh sikit, pergi duit minyak. Terlebih lagi mampu sikit, duit ke kapal terbang, pergi. Termampu lagi sikit. Kalau orang bilang, tak apa Ustaz, kami bayarkan. Ataupun Ustaz dah bayar, dia reimburse. Pun suka hati dia. Suka hati dia. Baik. Dan jangan cas harga ya. Jangan gambar-gambarkan pun. Berapa Ustaz ambil berapa? Saya tak cas harga, tapi agak-agak lah. Sekarang minyak pun mahal. Tol pun tinggi. Begitu. Amboi, tak boleh. Letak harga pun tak boleh. Kasih anggaran tadi pun tak boleh. Ustaz, berapa Ustaz bayaran? Saya tak sebut bayaran. Awak berapa? Awak kasih pun saya terima. Itu pun dah sebut juga. Maknanya kena kasih. Dan aku dah standby nak terima. Pun tak boleh. Baik. Tak sebut apa-apa. Saya tak ada sebut gitu. Awak panggil saya datang. Tapi dalam hati dia, takkan orang tak kasih. Lebih-lebih lagi. Pun tak boleh. Kau dah mengharap dalam hati. Baik. Tak ada mengharap dalam hati. Tak usah sebutlah. Apa yang termampu saya sampaikan. Tapi kalau orang tak kasih, hatinya berdenyut. Kok kosong. Lupa ke JK-nya? Nak balik lengak-lengok. Kok tak ada yang salaman? Lupa ke? Apa ke? Bagaimana kalau dia makan gaji dengan ilmu agama? Kalau dia makan gaji, kadang-kadang jaga waktu boleh. Macam Imam Bilal, kan kerja agama. Dia dibayar gaji bukan kerana bank dia, bukan kerana sembahyang dia. Sebab dia orang Islam, dia kena bank, dia kena sembahyang. Dia bayar gaji kerana apa? Dia jaga waktu. Dia jaga duty. Boleh. Kita bayar dia begitu. Itu pun kalau dia nak free lagi bagus. Pahala lebih besar ya. Pasal dia jaga waktu. Dan dengan dia jaga waktu, patut dia kena kemudian kerja lain, cari nafkah, terjejas. Maka beri. Dan dia pun kena niat bukan pasal bank aku, pasal khidmat aku, pasal mengajar aku. Pasal jaga waktu. Pasal jaga timetable, jaga jadual. Begitu ya. Jaga jadual. Itu boleh. Tentang ilmunya tu tidak. Jadi kalau orang minta pulaknya, orang minta kuliah, minta apa semua. Dapat duit. Tak dapat duit. Kok tak ada? Kok kosong? Agaknya lupa agaknya. Alamak. Minggu depan nak teruskan ke tidak? Minggu depan datang juga. Ustaz minta maaf lah. Minggu lepas pun kami lupa lah Ustaz sibuk. Oh ya. Pun tak boleh. Baik. Tak ngarani tak apa. Orang bagi punya enjoy, punya suka. Tak boleh tolak. Kalau tolak, bahaya. Sama ada boleh timbul riak. Hanang majak ikhlas, sesin. Sebab yang ada orang puas dengan bayaran, yang ada orang puas dengan pujian. Sebab dia pernah dengar orang bilang, Ustaz ni tak terima duit, ikhlas. Macam manis dah sebutan gitu. Dia pun kepingin dia sebut gitu. Sebab dia banyak. Dia ada kebun, dia ada apa semua. Dia ada kedai. Dia tak perlukan kewangan. Tapi pujian dia perlukan. Pun tak boleh. Kalau tolak, boleh jatuh riak. Tapi kalau anak terima, anak enjoy. Anak tak boleh dapat duit. Anak dapat duit, anak mesti suka. Lepas dapat duit 1 jam juga anak pergi koboi. Beli ini, pergi bandel, beli baju, beli apa semua. Itu lebih baik pada tolak. Terima dengan seronok, lebih baik daripada tolak dengan riak. Sebab terima dengan seronok, dia pergi koboi, dia beli itu, beli ini. Itu kalau sampai membazir sekalipun, maksiat apa? Maksiat zahir. Tapi kalau riak tu maksiat apa? Maksiat batin. Maksiat batin lebih dielakkan. Diminta jangan, tetapi diberi jangan tolak. Mengharap diberi pun tak boleh. Tak pernah minta. Nak keluar pula. Haiwan ya. Dia ada akal, dia ada keperluan dia. Cara dia punya komunikasi dengan kita pun begitu juga ya. Subhanallah, kita kena faham dia. Itu namanya haiwan ya. Baik. Apa tadi kita bilang? Jadi yang nama ulama tak mengambil harga upah daripada khidmat agamanya. Ingat je. Habis macam mana ustaz-ustaz tak perlu bayar sewa rumah ke? Tak perlu bayar api air ke? Ustaz-ustaz tak boleh kerja ke? Minta maaf ya, sekarang yang ustaz-ustaz yang berbayar agak mahal tu semua baru sekarang tau. Zaman dulu paling kecil gaji imam masjid tau. Dulu Masjid Sultan tu gaji imam masjid 120 saja. Kecil sekali. Tapi berpuluh tahun jadi imam, jadi Bilal. Macam mana dia survive? Ada kedai jual minyak atar. Ada kedai jahit baju, jadi tailor. Ada kerja lain. Kiai kita kesemuan kebun. Sahabat-sahabat kan ada kebun, ada bercucuk tanam. Sayyidina Abu Bakar kan jual kain di pasar. Khidmat juga. Sayyidina Umar ambil upah potong batu.
potong batu dekat gunung, jadi batu blok untuk orang nak bikin asas rumah. Tu kerja Sayyidina Umar tau, tukang batu tau. Umar, jadi khalifah tau. Habis kemudian dia dah jadi Amirul Mukminin, dia nak besok pagi bawa pahat. Nak pergi mana Amirul Mukminin? Nak kerja lah. Dah jadi Amirul Mukminin. Urusan kau aku dah jaga, sekarang urusan keluarga aku kena jaga. Orang kasih daripada Baitul Mal, baru dia tak kerja lagi. Itu pun sebelum mati dia bayar balik, reimburse balik. Sayyidina Abu Bakar tengok berapa banyak taksir kebun dia, jual kebun dia, bayar balik gaji Baitul Mal. Sampai begitu. Dia masih khidmat, dia terima. Jadi memudahkan khidmat dia tak payah kerja meniaga di pasar apa semua. Daripada mati dah tak perlu dia tukar, bayar balik. Begitu ya, dia begitu. Jadi tolak tak boleh ya. Jadi ustaz-ustaz tak boleh kerja ke? Ingat, kita tak dituntut untuk dakwah 100%. Kecuali biaya kita tawakal 100%. Anak susah lah sebab anak ada gini. Jangan kerja, jangan mengajar 100%. Ada waktu bekerja. Niaga ke? Apa ke? Sambil niaga, kau boleh sambil tunggu customer, kau boleh baca kitab, kau boleh baca zikir, kau boleh baca apa semua. Tetapi kau tak dituntut khidmat 100%. Kalau kau ada, tak sanggup nak tawakal 100%. Habis kayak itu kau boleh tak kerja. Dia lain, kita lain. Bidang kita mesti kerja ya. Tak boleh letakkan harga. Yang ada orang dia 1001 macam sebab memertabatkan ilmu. Orang panggil artis pun kena bayar. Tak panggil ustaz tak bayar. Kau dengan artis sama ya. Kau dengan artis sama ya. Kau jadi penghibur dia. Begitu ya. Yang ada orang tak boleh letakkan harga begitu. Selalu saya contoh kalau orang mengajar letak harga, tak ubah epok-epok sekeping 50 sen. Awak bikin ini epok-epok ya. Ini orang satu grup lapor. Dia anak buah saya. Awak bikinkan epok-epok yang enak. Kulit yang garing, yang ada minyak sapinya, yang licin, minyaknya yang jenis bagus, pakai kentang, pakai ada daging cincang dalamnya, ada begini. Tapi ingat ya, jangan cas ya. Jangan cas. Kau pun bikin susah payah, penat lelah. Kuih koci pun ada harga. Ini epok-epok dengan inti, dengan apa kok tak cas. Nanti orang pandang epok-epok macam tak ada nilai. Aku cas kuih koci RM3, epok-epok aku cas RM1.50 sen. Nak bikin susah. Dengan gini orang akan pandang hina epok-epok kau tak ada harga. Dia akan epok-epok jenis ada harga. Aku demi mertabatkan epok-epok. Aku letak harga. Dan aku penat lelah dan susah dan modal. Tokia dapat tahu. Kenapa kau cas? Ini semua anak buah aku. Dan epok-epok engkau tu gandum pun dari aku. Minyak pun daripada aku. Kentang daripada aku. Daun ketumbar daripada aku. Rempah daripada aku. Kentang daripada aku. Daging kisar daripada aku. Wajan daripada aku. Gas pun daripada aku. Pengetahuan kau pun daripada aku. Takkah kau tahu kalau kau kasih mereka epok-epok satu keping 50 sen kau cas tadi. Kalau kau akan mereka free. Aku dah peruntukkan untuk kau. Sekeping epok-epok $50 lah. Sebab aku orang kaya yang pemurah. Yang suka orang buat baik dengan anak buah aku. Aku dah nak kasih kau satu keping epok-epok $50. Kau cat 50 sen, 50 sen aja kau dapat lah. Begitu ya. Kita ini orang yang mengajar dapat ilmu daripada siapa? Tak semua orang Ta'ala beri ilmu tau. Untung kalau orang dapat ilmu yang boleh ada sedikit ekstra boleh kongsikan orang. Untung, dia sangat beruntung. Dibayar Allah Ta'ala. Dia bayar dengan rakaat pun tidak, dia bayar dengan zikir pun tidak, tak mampu nak bayar. Allah kasih dia free of charge. Kok dia nak claim daripada orang lain? Dan kalau dia tak claim, Allah beri. Jangan bimbang, wahai orang yang nak mengkhidmat agama Allah Ta'ala. Tokyo Cina pun tahu bayar gaji staff dia. Staff Allah Ta'ala, Allah bayar gaji dia. Kalau setakat makan dan minum, ustaz-ustaz tak lapar. Gemuk ada. Setakat kewangan, bergantung. Kadang Allah Ta'ala beri, sampai tak tahu mana nak taruh. Kadang Allah Ta'ala sempitkan, sampai tak tahu mana nak keruk. Tetapi ada satu gaji yang tak ada siapa pun Tokyo boleh bayar kepada staffnya, kecuali staff-staff Allah, gaji berbentuk rohani. Insaf, ikhlas, faham, sabar, yang kita bilang tadi apa semua tu, itu tu gaji-gaji yang tak ada siapa pun boleh bayar. Itu yang buat mereka seronok sekali. Kerja, siapa bilang aku dapat gaji? Aku dapat gaji. Gaji rohani daripada Tuhan. Begitu ya. Itu kalau engkau charge orang setakat epok-epok sekeping 50 sen. Bahkan kau ada di standby kan sekeping $50. $50 plus macam-macam lagi. Plus macam-macam lagi ya. Jadi ulama yang disebut di sini ciri-cirinya tak menghina orang lain.
walaupun orang hina dia. Baik ya. Kemudian, tidak menyatakan satu perkara yang lebih tinggi daripada pengetahuannya. Tidak over limit. Very reserve. Siapa? Contohnya, Nabi. Nabi dah mengajar semua ilmu, tapi tak kepada semua sahabat. Setengah sahabat dapat setengah ilmu, setengah sahabat dapat setengah ilmu, setengah sahabat dapat setengah arahan, setengah sahabat dapat setengah arahan yang lain pulanya. Tidak keluar semua yang over pengetahuan dia, yang dalam pengetahuan dia pun dia reserve. Dan yang ketiga, tidak ambil upah daripada pengajaran itu ulama. Jadi kalau kau jumpa orang ciri-ciri gini, mudah-mudahanlah dia ulama, kau boleh belajar dengan dia. Kalau nampak dia tak ada ciri-ciri begini, susah nak mau cakap. Ya, susah mau cakap. Himpunan kejahatan ada 6 perkara. Subhanallah. Ini subhanallah. Ini cara Pak Sumit ya. Bermakna semua dia cakap ni semua kalau tu orang alim ya. Sebab itu Nabi suruh duduk ya. Nabi suruh duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ya, Nabi suruh duduk dengan orang-orang tua dan bercampur gaul dengan pada hukama. Hukama tu ahli hikmah. Nabi tidak sebut bacalah hanya Quran dan hadis sahih belaka. Ini orang-orang hukama ni, orang-orang ahli hikmah ni, dia tidak keluar konsep, fikiran, perkataan, penulisan kecuali pada Quran dan hadis. Kau tahulah mereka adalah orang-orang ahli Quran. Cuma mereka tak sebut hadis Nabi menyebutkan sekian, Quran menyebutkan sekian. Tapi yang mereka sebut ni semua ni sumbernya daripada Quran dan hadis. Sebab itu, tapi diorang simplifykan dengan sudut perkataan mereka dan macam gaya berbual dengan kita. Tapi padahal semua adalah sumbernya daripada Quran dan hadis ya. Sumbernya daripada Quran dan hadis. Dan inilah namanya ahli hikmah. Dia punya duduk tak ada duduk kosong-kosongan. Duduk memikir, duduk merenung, fikir. Ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia catat. Dia tulis semuanya begitu. Itu orang-orang ahli hikmah. Dia mengisi waktu dia hanya tengok daripada apa yang dia dah pelajari, timbul kesedaran, dia tulis. Timbul keinsafan, dia tulis. Timbul satu sarana keselamatan, dia tulis. Itu namanya orang-orang ahli hikmah, bijaksana ya. Bijaksana. Kalau ada Pak Sumitnya, kita nak duduk dengan dia. Dia dah tak ada, maka penulisan dia ni menjadi gantinya ya. Orang Kedah ni dia kalau orang kita kan panggil kiai ya. Tuan guru yang ada orang setengah sempat sebut. Orang Kedah panggil dia suka pakai Pak Along, Pak Alang, Pak Andak, Pak Angah, Pak Su. Begitu dia begitu ya. Kalau Kiai Janul Asri, Pak Long ya. Pak Sumit, Pak Su. Ada lagi Pak Su Bahrain, Pak Su ini, Pak semua sudah pakai nama begitu ya. Dia suka nama gitu. Ada nama Pak Alang, ada nama Pak Andak. Orang Kedah kalau gitu itu semua telah cara dia panggil tuan-tuan guru mereka. Orang Kedah. Himpunan kejahatan ada 6 perkara. Cinta dunia. Hadis Nabi, hubbu dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia. Cinta dunia terbagi kepada 2. Cinta harta dan cinta pangkat kedudukan. Cinta harta dan pangkat kedudukan. Yang menyelamatkan harta dan kedudukan kalau digunakan untuk agama, maka itu bukan cinta dunia namanya. Dengan ada harta, dia boleh infak, dia boleh derma, boleh sedekah, boleh apa semua. Rumah besar, ulama selalu datang rumah dia, umpamanya. Ada kereta besar, selalu untuk angkat kiai, untuk kuliah. Itu namanya bukan cinta dunia. Walaupun banyak dunia. Pangkat kedudukan, dia terima jawatan jadi mufti, tapi jenis mufti yang insaf. Kenapa dengan di jawatan itu, dia walaupun dia berdamping dengan para pembesar-pembesar, tapi dia boleh tegakkan syariat. Boleh menerapkan hukum-hukum tertentu. Itu bukan suka pangkat. Itu namanya suka menggunakan pangkat untuk agama. Menggunakan pangkat untuk agama ya. Jadi harta pun begitu, pangkat itu. Jadi cinta dunia terbagi kepada 2. Cinta pangkat dan cinta harta. Cinta pangkat dan cinta harta. Dengan nak cari pangkat dan cari harta, lupa Allah, lupa akhirat. Berapa banyak? Banyaklah lupanya. Kemudian dia dapat nak maintainnya, nak tambahnya, kemudian nak enjoynya. Agaknya kalau dengan banyak ada pangkat, dengan ada harta banyak, boleh duduk macam orang-orang kita ke? Mesti nak yang kelas, kereta nak tambah kelas, rumah yang kelas, semuanya gitu ya. Dan dengan kuliah-kuliah bertambah pemalas, begitu ya. Tak mampu kerja dunia pun seberapa daya nak diangkat, nak digalas. Begitunya. Pasal nak jaga kelas. Alamak. Ini orang susah kita nak cakap. Nanti apabila pahala ni tengok tak ada, baru dia getun. Kenapalah tak ada dibalas. Baru dia gitu orang begini ya. Jadi yang pertama cinta dunia. Cinta dunia ya. Yang kedua cinta pangkat. Cinta pangkat termasuk dalam cinta dunia ya. Cinta pangkat dan kedudukan. Walau tak ada duit tau. Sekarang ada orang dapat jawatan jadi ketua ini, tak ada duit pun tau. Pun pasal dapat pangkat aja punya jadi, Allah punya kembang. Anak unit ini anak pegang. Dalam jawatan kuasa ini,
Anak dia jadikan ini. Saya begini. Alamak, dia beri name card banyak sekali. Allah. Pasal dapat pangkat. Walau tak dapat duit sekali pun tau. Dapat itu pun jadi juga. Suka tingkau lah. Begitu ya. Dapat pangkat. Seronok pun dapat pangkat. Ya Allah. Allah. Dapat pangkat. Ya. Kedua, cinta pujian. Baik itu yang ada orang kita bilang tadi. Kalau dia dalam mengajar orang apa. Duit dia tak heran sangat. Pujian orang. Oh ini macam. Kembang. Dia satu hari kalau orang puji dia. Allah. Tidak sempurna seseorang kecuali kalau dipuji dia benci, dia keji dia suka. Kalau baru suka dipuji, baru tak suka dipuji, kalau baru setakat puji dan keji sama, itu belum baik. Dia mesti keji disuka, puji dibenci, baru baik. A, B, C, D. Kita nak ingat, mesti ingat lagi ke tidak ya? Tentang suka dipuji, benci dikeji. A, B, C, D. D, C sebetulnya fail. D sebetulnya teruk. B baru pas. A elok. Tetapi orang menyangkakan A gila. B bodoh. C tak betul. D tu patut. Contoh apa ya? Baik, kita sebut ya. Orang dalam suka dikeji tak dikeji. Nanti kita boleh susun balik ini ABCD ya. Orang kalau dipuji, biasa saja. Dipuji tidak seronok, dikeji tidak marah. Itu baru pas tau. Itu baru pas. Itu baru pas. Itu baru B. Itu baru B. Ya. Pada kita bilang, bagus. Awak orang puji-puji awak tak seronok ya? Seronok, tapi takkan saya nak macam ayam betina terus biji kilo sekampung. Tawaduknya. Orang marah-marah awak tak jengkel jengkel dalam hati geram macam nak tumbuk. Tapi saya simpan dalam. Semua gitu. Dia tak zahirkan. Pada kita baiknya, sabarnya, pada itu fail. Dia masih suka, itu C. Itu C. Itu ya. Dia masih suka dipuji, dia masih tak suka dikeji, tetapi dia tidak zahirkan. Dia tidak zahirkan. Pada kita, dia geram macam mana pun dia simpan juga ya. Baiknya, sabarnya. Pada itu fail. Kenapa hatinya menerima dipuji dan hatinya tak terima dikeji. Itu fail. C. C fail. Tapi orang bilang baik. C fail. Tetapi orang bilang baik. D teruk. Tetapi orang bilang patut. Kenapa awak sampai marah-marah? Sampai jengkel-jengkel? Kenapa? Adakah dia kutuk sama saya? Dia bilang saya gini. Patut. Orang tu patut dia marah. Dia kurang ajar. Pada kita patut. Kenapa ni senyum happy ni hari ni? Good mood. Orang puji saya. Pada kita patutlah belanja sikit. Pada kita D patut. Tetapi D teruk sebetulnya. C pada kita bagus. Tetapi sebetulnya C adalah fail. C adalah fail. C adalah fail. B baru pas. Puji dengan keji sama. Ente tak ada rasa apa ya? Alah, keji puji pun sama jugalah. Alah, sama saja. Itu kira baru pas. Baru pas. Baru pas. Tapi orang dah bilang, dia ni istimewa wali. Orang dah bilang istimewa. Tapi itu baru pas. Yang patutnya adalah A. Tapi orang bilang gila. Begitu. Itu susunannya ya. ABCD-nya ya. Jadi yang A, orang itulah yang patutnya. Tapi orang bilang dia gila. Iaitu apa? Kalau dipuji, sedih, nangis. Kalau dia keji, seronok, gembira, senyum-senyum. Orang bilang gila tak? Gila. Tapi itu sepatutnya. Dan itulah hakikat kita. Macam mana ya orang kok boleh suka dipuji, orang kok boleh suka dikeji, kok tak suka dipuji? Itu orang yang tahu dirinya dan ikhlas mata-mata kepada Allah. Contoh, macam mana kok dia tak suka dipuji? Baik, kalau ada satu orang yang jahat, orang yang zalim, dipuji, kita suka tak? Tak suka kan? Begitulah orang zalim ini, dia tak suka kalau dipuji. Satu orang zalim, satu orang pemalas, satu orang jahat, satu orang gobres, satu orang pelokek. Kalau dipuji, kita suka tak? Dia tak suka. Orang ini paling gobres, orang ini paling selekeh, orang ini paling dosa. Ya kalau dipuji aku tak suka.
Baik tu kau dipuji aja, ya Allah. Orang puji aku, ya Allah. Tapi kau lagi tahu kejelekan aku, minta ampun, ya Allah. Nangis dia takut. Kalau orang keji, ada orang jahat, orang zalim. Dikeji orang, kita bilang bagus tak? Padan muka kau. Begitulah orang jahat ini dikeji, dikutuk orang, padan muka kau. Padan muka kau. Kalau orang sampai begitu, bermakna apabila dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sincere dan jujur. Si zalim ini dipuji tak disuka, si zalim ini dikeji, bagus, padan muka kau. Jadi apa? Himpunan kejahatan 6 perkara. Salah satunya cinta pujian. Cinta pujian. Kalau sampai cinta pujian namanya ujub. Bermakna pujian tu memang layak bagiku. Tak terima kejian itu namanya takabur. Yang namaku mesti dipuji. Siapa bilang aku ada salah silap? Allah, ya, baik. Cinta makanan hingga kenyang. Allah, makan sampai warak. Kerana pada banyak makan ada 10 kecelaan. Malas, ibadat tak sedap, banyak hisap, banyak buang masa, banyak belanja, banyak macam-macam semuanya tu. Kok pasal nak makan aja? Orang makan keping roti dengan cecah kari ke apa gitu, dengan orang nak masak nasi ambeng, mana lebih banyak susah? Kan banyak belanjanya, banyak persiapannya, banyak makannya, banyak mudaratnya. Tetapi kalau makin simple lah. Banyak mudaratnya, ya. Cinta makan sampai kenyang, ya. Tak bagus. Kecuali makan jamuan orang. Kalau tuan rumah beri makan, kenyang pun tak apa. Sampai kalau kita puasa suka hati, nak batalkan pun boleh. Nak batalkan boleh, tak nak batalkan pun tak apa. Tak menjadi apa. Sampai begitu sekali, ya. Makan jamuan orang, ya. Makan jamuan orang. Kalau hari-hari makannya kenyang, tak bagus, ya. Yang kelima ialah nampaknya macam kita, ya. Kita tidur, ya. Begitu. Sebab itu dia heran, kenapa kau ada kuliah subuh? Janganlah kuliah subuh. Bikinlah kuliah duha, jadi semua orang boleh datang. Kuliah subuh kan orang mengantuk. Allah. Jangan, ya. Siapa tak dapat, ini na'udzubillah, ya. Siapa wegah nak datang subuh dengan isyak berjemaah, itu tanda kumandang munafiknya tinggi, ya. Sebab Nabi bilang ini 2, kalau orang tahu, dia akan merangkak datang. Ini 2 orang munafik tak sanggup datang. Jadi kalau orang subuh dengan isyak, kalau kita lah, jangan sebut orang lah, kita subuh dan isyak, kita wegah nak datang, kita kumandang munafik kita masih tinggi lagi. Munafik boleh saya tinggi-tingginya kufur. Rendah-rendahnya riak. Buat apa-apa bukan kerana Allah, hanya untuk nak biar orang pandang, jangan tak nampak batang hidung, nanti disebut orang, nanti dirasani orang, semua demi orang saja. Kalau kita satu tanda besar yang kita kalau tinggi kuman munafik kita, na'udzubillah, ya, ialah kalau subuh dengan isyak kita lambat datang. Itu baru dah tak datang subuh dengan isyak jemaah. Bahkan sampailah paling-paling tidak engkau bangun tidur, orang dah bang subuh baru kau bangun, itu pun kiranya kau adalah orang yang tak dapat manfaat daripada malam. Banyak tidur. Yang nama bangun tidur ialah sebelum bang, kau dah bangun, bersihkan diri, sembahyang 2 rakaat, orang pun bang. Itu paling-paling tidak. Kalau orang dah bang subuh baru bangun, maknanya apa tahu? Dia tidur semalam-malaman. Dia tak dapat manfaat daripada malam walau hujungnya sekalipun. Begitu, ya. Jadi cintakan tidur. Apatah lagi kalau sampai matahari naik baru dia bangun. Itu lebih-lebih lagi. Dan di antara benda yang Allah Ta'ala tak suka ialah apa? Orang tidur siang tapi tak bangun malam. Siang tidur, malam pun tidur. Jadi kau ni macam mana? Orang kalau tidur siang, kena bangun malam. Siang malam sama je. Siang dengan malam pun sama juga. Allah. Ya. Jadi banyak tidur tu tak bagus, ya. Banyak tidur tu tak bagus, ya. Jadi ada tidur, ada waktu yang boleh, ada waktu yang tak elok. Dan ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Ada waktu yang haram, ya. Jadi banyak tidur tu tak bagus, ya. Jadi kalau sampai banyak tidurnya sampai melanggar waktu, itu haram. Itu haram. Masuk waktu tidur sampai melanggar fadilat, itu namanya rugi. Masuk waktu tidur sampai luputkan kemanfaatan semua, itu namanya makruh. Jadi itu namanya. Jadi di antara kejahatan orang yang banyak tidur. Aku bukan apa tidur aja, ya. Tentang sebab tidur saya nak cadang tuan-tuan sekalian kalau suka. Kita kan semua tidur atas tilam, ya. Terus terang cakap, ya. Kalau boleh, awak belilah tikar mengkuang kayak gitu, taruh atas. Jadi walaupun kita tidur atas tilam, sepatutnya tidur atas amben aja ataupun tidur lantai. Tapi paling-paling tidaklah walaupun tidur atas tilam, tapi yang kena badan kita tu tikar.
Sebab Nabi tidur atas tikar. Nabi tidur atas tikar. Kalau boleh cari tikar tamar macam mana nak cari dekat Hadramaut sana. Jadi kalau kita ada tikar mengkuang, jadi yang kena badan kita tu tikar. Dapat merasa macam mana Nabi rasa. Walaupun bawahnya ada tilam sejengkal sekalipun. Paling tidak tilam, antara tilam sejengkal dengan badan aku berlapik tikar. Berlapik tikar. Jadi yang kena badan aku adalah tikar. Oh, tidurnya lebih lenyap, bangunnya lebih mudah. Try lah. Jangan pakai comforter tebal. Minta maaf ya. Orang kalau tidur pakai comforter kemudian pakai aircon, ini orang sudah, kita bilang, cakap bahasa sedapnya gila. Kau nak sejuk ke kau nak panas? Buka aircon sejuk sampai berdidilan. Kemudian selimut. Selimut tu bermakna nak hangat. Airconnya dikurangkan. Airconnya sampai sejuk kemudian selimut. Jadi kau nak sejuk ke kau nak hangat? Kalau kau nak hangat, airconnya kau kurangkan. Kalau kau nak sejuk, kau jangan pakai selimut. Ini dua-dua nak. Kan namanya betul-betul punya membazir. Airconnya keluar. Elektrik dia bayar. Kemudian selimut setebal-tebalnya. Untuk sejuk dia bayar, untuk panas pun dia bayar. Alamak, ini orang betul-betul kita bilang siau. Orang Cina bilang. tak betul ya. Tak betul. Allah, begitu ya. Tak betul tu namanya kita bilang. Kalau kau nak hangat, kau kurangkan airconnya. Kalau kau tak nak sumuk, kau jangan pakai comforternya. Comforternya tebal sebegini. Selibut. Habis airconnya 17. Alamak. Tak betul lah ni orang kita bilang. Susah mau cakap. Banyak tidur. Saking kan tidurnya nakkan selesanya sampai aircon buka selimut pun pasang. Saking kan nak seronok tidurnya. Alamak orang ini. Susah mau cakap ya. Banyak tidur dah tak bagus. Banyak tidur dengan macam-macam kesedapan tidur pun tak bagus. Pun tak bagus ya. Cuba cadang ya. Saya cadang ya. Bilik tikar dekat air hitam tu. Jadi kita lapik atas kita. Kita rasa kayak mayat. Mayat kan dibungkus dengan tikar. Dan kita rasa macam mana yang Nabi rasa. Walau nanti pelan-pelan dikurangi tebal tilamnya. Dikurangi sampai kau tidur atas sambentok. Tengok macam mana kesan tidurnya. Oh, enak. Bantal kau nak tukar pun boleh. Jangan pakai kabu. Pakai apa? Kelapa ataupun kayu. Kayu, jangan dengan kayu begitulah, kayu dah raut bersih-bersih. Nak alas kain lah. Kalau boleh. Try. Walau sekali seumur hidup. Walau sekali seumur hidup kena try ya. Baik. Cinta kelihatan. Cinta kelihatan. Semua apa yang nak relax. Kuliah pun yang tak relax dia tak nak. Yang terganggu penat dia tak nak. Yang terganggu apa selesa dia tak nak. Nak serilek-rileknya. Apa pun. Sembahyang pun nak serilek-rileknya. Cari kapet yang tebal. Kalau nak pergi haji pun nak cari hotel yang paling senang. Tak sanggup nak bersusah payah walau sedikit sekalipun. Semuanya nak kelihatan. Allah. Kalau nak zikir nak apa, mesti ada tempat yang khas. Tempat yang apa, Allah. Semua nak ada kelihatan, nak kelihatan semuanya begitu. Tak. Kalau boleh, dalam rehat pun mereka tak ambil full kelihatan. Kita bilang tadi kan, mereka tilam pun tak pakai. Dalam makan pun tidak ambil full kelihatan, semuanya betul. Sebab tentang makan ya, termasuk dalam semua cinta kelihatan sebab itu ya. Ingat ya, wahai juru-juru nasyid sekalian ya. Kalau ada maulid apa semua, dah tengah jamuan makan, jangan pukul kompang, jangan nasyid ya. Kita kan nanti yang kumpulan nasyid ke kumpulan marhaban, orang tengah makan dia main juga kan. Jangan. Kau nak nikmat apa? Nikmat makan, nikmat rasa, nikmat perut. Nikmat telinga pun nak. Makanlah. Tak cukup begitu sambil tengok TV lagi. Jadi semua bersumbat. Mata bersumbat, telinga bersumbat, mulut bersumbat. Astaghfirullahalazim. Semua kau tak mensyukuri. Tengah makan, nikmati makan. Alhamdulillah enak, asam pedasnya. Tanya apa khabar, macam mana buat baik semua begitu. Interaksi. Itu adab makan. Jangan makan diam. Usai orang sombong. Makan sambil tanya khabar apa semua. Dan sedang kecapi nikmat perut, nikmat juadah, nikmat makan. Nikmat telinga, stop. Nikmat mata, stop. Tapi sekarang kedai makan semua ada gambar ya, di televisyen ya. Kau jangan ngadap ya. Dengar lagu semua tu. Hatta nasyid sekalipun. Kalau kita tengok dalam bab sama', bab nasyid dan gasidah tu, tidak dimainkan ketika makan. Tengah makan senyap, makan, bual-bual cerita semua begitu. Lepas makan nak nasyid balik semula, gasidah, bolehlah. Ketika makan tu, kita mesti nak beriring muzik. Itu style orang putih. Makan dia, dia punya biolahnya mengiringilah apa semuanya, semua tu ya. Allah, semua begitu. Kita jangan ikut akan cara mereka.
Jadi cinta kerehatan dalam serba-serbi mesti nak ada rehatnya, ya. Mesti nak rehatnya. Tak ada rehat tak boleh. Tak seronok lah, ya. Sebetulnya lebih rehat kalau tak rehat tau. Kalau kita sikit lebih kurang tidur sambil duduk, kadang lebih lenyap daripada tidur kalau baring. Rehat dalam kuliah lebih rehat daripada rehat tak berkuliah. Begitu, ya. Jadi semua nak cari kerehatan. Jangan, ya. Orang bilang live with it. Hiduplah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Jangan mesti nak cari kerehatan dan keselesaan. Tak betul rupanya. Jangan kau tanggung. Habis dah rezeki Allah beri. Rezeki Allah beri tapi kau yang cari. Kau yang cari, ya. Kau ada bertanggungjawabkan. Kalau rezeki Allah Ta'ala memang beri, harus. Tapi kau tidak ambil. Tak apa ya Allah, tak nak ya Allah. Boleh rehat, tak salah. Tak nak ya Allah, tak apa ya Allah. Kau bertindak apa dengan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala bertindak apa dengan kau. Yang Allah Ta'ala tak haramkan pun kau tak nak ambil. Nanti yang kau terbuat yang haram pun Allah Ta'ala tak kira. InsyaAllah Allah Ta'ala ampunkan dosa. Itu semua tu, ya. Jadi himpunan kejahatan 6 perkara. Cinta dunia kita dah sebut tadi. Cinta pangkat. Cinta pujian, ya. Cinta pujian, ya. Melenting-lenting kalau orang puji dia. Ya. Kau suka lagi. Allah. Padahal salahnya banyak. Lepas tu jangan puji, ya. Ingat, ya. Pada puji-pujian ada 6 bahaya, ya. Kita ulang, ya. Pada puji-pujian ada 6 bahaya. 4 bagi yang memuji, 2 bagi yang dipuji. Jadi kalau ada bahaya, kau jangan suka sangat. Bermakna ada bahaya kalau kau dipuji. 4 bagi yang dipuji. Yang pertama, kadang-kadang dipuji over. Orang ni punya markah setakat 60. Kau kasih dia markah 90. Lagi 30 kau kira ni dusta. Oi, awak punya masakan ni sedap. Satu Malaysia kalah. Pembohong. Satu Padat Raja pun tak beritahu menang tak menang. Jadi apa yang kau kasih ekstra tu, markah dia tu namanya ialah dusta. Jadi apa dalam puji memuji, yang pertama bahayanya ialah apa? Takut orang puji secara over. Jadi bermakna tak ada nilai. Dia puji kau tu over. Sebetulnya kau patut dapat markah 30%. Dia dah over, kasih kau 60%. Jadi kau jangan suka sangat. Itu markah over. Yang kedua, bahaya bagi yang memuji ialah apa? Kadang-kadang ada udang sebalik batu. Amboi bos, lawa bos next time lagi. Padahal sama aja. Ada udang sebalik batu. Itu namanya riak. Itu namanya riak, ya. Puji menjilat. Betul. Itu namanya puji menjilat. Tepat sekali perkataannya. Puji menjilat, Yang kedua ialah puji menjilat. Iaitu apa? Puji ada udang sebalik batu. Istilah dia tu, ya. Yang ketiga, kadang-kadang yang memuji bukan ahlinya. Maka kau jangan suka dia puji, dia bukan ahlinya. Wah, ustaz menceramah menyentuh hati tau. Dia ni ustaz pun tidak, dia bukan bidang dia. Bukan bidang dia. Puji, wah kek awak ni sedap lah. Memang susah nak pakai ni. Padahal dia kuih kaswi pun tak pandai bikin. Jadi dia tak tahu kek sedap tak sedap. Kalau dia bukan ahli puji, kau suka ke? Bukan ahlinya, maknanya cakap itu ngawur. Dia cakap tu cakap merepek. Dia puji kau tu merepek maknanya. He's talking nonsense by praising you. Dia sedang cakap merepek dengan puji kau. Kenapa kau nak suka ke? Dan yang keempat, takut yang memuji ini terpuji orang fasik. Dan Allah Ta'ala murka dia. Maka jangan, mana aku tahu dia fasik tak fasik? Maka jangan banyak puji. Takut dia baru buat maksiat tadi, kau puji dia terus seronok lupa maksiat dia. Kau jadi sebab. Dalam hadis Nabi, Allah murka apabila orang fasik dipuji. Dua bahaya bagi yang dipuji. Yang pertama, membantutkan kemajuan dia. Dia masih so much room for improvement. Boleh meningkat lagi. Dengan kau puji dia rasa dah bagus, dia tak nak meningkatkan diri. Orang dah puji. Membantutkan kemajuan dia. Jadi orang kalau banyak puji kita bermakna dia tak nak kita jaya. Oh, ini punya kedai bagus dah, cukup lengkap. Nah, ini bagus ni dah gitu. Dia nak kau bankrupt. Jadi kau tak majukan kedai kau cukup aja gitu, tak laku kedai kau tak lama. Begitu. Yang apa bahaya pertama bagi yang dipuji, membantutkan kecemerlangan dia. Dan yang keenam, boleh membuatkan orang jadi ujub dan riak. Yang kita bilang tadi. Dipuji jadi ujub, riak, takabur. Ya ke? Dia ni adalah ikhlas. Dengan kau puji dia terus jadi riak. Dan kau puji terus jadi takabur. Tak macam mana ni. Allah, begitu ya. Jadi, 6 bahaya bagi puji memuji. Tapi kalau nak puji, yang selain daripada ini, kalau kita dipuji orang pulaknya, nombor 1, serahkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku syukur kau letakkan pandangan orang baik terhadap diri aku. Kemudian terus ingat, wahai diri, kau baik sangat ke? Wahai diri, kau layak sangat dipuji ke? Wahai diri, kau tak ada dosa ke?
Taubat pada Allah Ta'ala dan jangan suka dipuji dan minta ampun. Ya Allah, jangan kau murka aku lantaran puji orang terhadap ya Allah. Aku ramongso diriku ya Allah, aku tetap ramongso. Begitu ya. Jadi begitu. Jadi itu semua budak puji pun ada macam-macam prosedur kau suka dipuji. Kan bahaya namanya. 6 kecelaan masuk, Allah murka engkau, kau tidak layak, semuanya. Orang tu cakap ngawur. Dan orang tak tahu nilai. Baik. Seorang mukmin memelihara terhadap saudaranya. Baik, kita baca lagi satu ya. Yang ulama ciri-cirinya gitu. Orang impun kejahatan, 6 perkaranya. Orang mukmin memelihara terhadap saudaranya. Kalau tidak bukan. Berkata Yahya bin Mu'az, hendaklah engkau memelihara seorang mukmin bahawa jangan engkau memudaratkannya. Jika engkau tidak perlu kepadanya, bahawa jangan engkau menyusahkannya. Jika engkau tidak gembira dengannya, jangan engkau mencelanya. Jika engkau tidak boleh memujinya. Baik ya. Baik, hendaklah engkau memelihara seorang mukmin bahawa jangan engkau memudaratkannya jika engkau tidak perlu kepadanya. Jangan mudaratkannya kalau kau tak perlu kepadanya. Isteri, kau tak suka sama dia, nak ceraikan dia, jangan mudaratkan dia, susahkan dia, cerai dengan baik-baik. Staf engkau, kau tak memerlukan dia, kerjanya pun tak betul, tak bagus. Jangan nak mudaratkan. Sebelum berhenti kerja, potong gajinya, kau suruh buat itu, buat ini. Kemudian 3 hari kemudian, saya berhentikan awak kerja ya. Dan kasih rekomen pulanya. Kalau dia orang nak berkat kerja, orang tanya, Fulan biasa kerja tempat awak kan? Macam mana orangnya? Tak guna, pemalas. Allah, kau dah tak memerlukannya, kau kutuk dia balik. Tak baik. Tak baik. Sudah. Kalau tak memerlukannya, kau memudaratkannya pula. Baik ya. Jika engkau tidak, bahawa jangan engkau menyusahkannya jika engkau tidak gembira dengannya. Dengan anak dia main-main pulanya. Dia buat anak tak happy. 10 kali anak buat dia tak happy. Jangan kau menyusahkannya kalau kau tidak gembira dengannya. Sudahlah, dia tak gembirakan aku tak mesti buat dia sengsara. Dah, hal dia. Dia buat aku tidak gembira, aku tidak mestinya buat dia tidak gembira. Dan jangan kau mencelanya jika engkau tidak boleh memujinya. Aku tengok serba-serbi nampaknya tak elok. Ininya tak elok. Yang orang gitu tahu. Segala tingkah lakunya kita tengok tak elok. Itu orang kalau tak ada akhlak, adab tak ada. Kau tengok ya. Cela puji tu kerana budi pekerti yang baik. Budi pekerti baik tu namanya adab. Adab tidak keluar kecuali daripada orang yang berakhlak. Jadi kalau kau tengok orang tak ada akhlak, akhlak dengan Tuhan tau. Orang kau tak ada akhlak dengan Tuhan, maka semuanya tak ada tata krama. Adab makan dia tak betul, adab dalam kuliah dia tak betul, adab azan dia tak betul, adab pakaian dia tak betul. Kerana terbit daripada jiwa yang tidak ada akhlak. Serba-serbi. Kau tengok kok tak genah, ininya kok tak betul, ini kok tak ikut SOP, ini kok tak begitu, ini kok tak begini. Kau tak dapat nak puji dia, serba-serbi, jangan keji dia. Di main care, why? Didoakan ya Allah, kasih fulan ni taufik hidayat ya Allah, biar dia dapat pick up from his surrounding, whatever is good, so that he can be good. Aku nak puji nampaknya serba-serbi, nampaknya macam tak boleh dipuji. Baik ya. Kalau tak boleh dipuji, jangan dicela. Ingat ya, wahai sekalian yang kadang-kadang nak please, orang tak akan puji engkau atau keji engkau kecuali engkau dari Allah Ta'ala ya. Tak apalah, walaupun aku jahat begini-begini, tak apalah, mudah-mudahan kiai sayang aku. Engkau sayang kiai macam mana, kau khidmat kiai macam mana, engkau cucikan baju dia sekalipun, kau cucikan toilet dia sekalipun, namun dia nak suka dengan kau tidak kalau kau tak khidmat dengan Allah. Kau budi pekerti dengan dia, dengan khidmat dengan tunduk salam cium tangan dia, tapi dia tak pandang itu. Kalau dia tak nampak engkau sembah tunduk pada Allah Ta'ala. Kau banyak serba-serbi engkau menunjukkan kau tak taat pada Allah Ta'ala, kau jangan nak buat baik dengan aku. Kau buat baik dengan aku, okeylah, aku setakat terima. Tapi nama aku nak bilang, baik budak ni. Tidak. Maka celanya masih nampak. Cuma dia tak nak umpat aja. Dia tak nak umpat, dia tak nak kutuk saja. Jangan, jadi kita kalau kiai happy dengan kita, jangankan kita baik ya. Dia tak harap kau baik dengan dia kalau kau tak baik dengan Allah. Dia tak harap. Puji jauh sekali ya. Keji pun dia tak nak keji. Kalau keji boleh, macam-macam kita dari keji. Puji dia tak sanggup, tetapi keji dia enggan. Tapi itu tak bermakna kita diterima olehnya.
Kalau kita maksiat kepada Allah, kemudian kita khidmat dengan kiai sungguh-sungguh, kiai tak marah kita. Pasal kiai masuk dalam akhlak yang baik, dia tak mencela kita. Tetapi tak bermakna dia puji kita. Dan tak bermakna kita terpuji. Dan dia lagi suka kalau kau taat pada Allah, dia tengok kau nampak ada terbau bangun malam. Dia nampak engkau tak bau tikus mondok. Orang bau manusia tapi orang tu kayak tikus mondok. Pasal berlimangan dengan tikus mondok, dengan orang ahli maksiat. Biar kau kiai itu biar kau tak khidmat dia, biar kau tidak tertunduk-tunduk dengan dia, tapi dia dengan kau, dia nampak kau clear, itu lagi dia suka. Itu lagi dia sayang. Itu lagi dia menggunakan. Pada dia, inilah orang yang rapat dengan aku. Walaupun dia tidak sampai terhormat dengan kita. Walaupun begitu ya. Tapi kalau kau hormat dengan dia, begitu begini, tapi dia akan, sebab orang-orang salih ni dia cakap dengan Allah mengenai kita lebih banyak daripada cakap dengan kita mengenai Allah tau. Kalaupun dia dengan kiai itu dia tak begitu hormat sesungguh-sungguhnya, tapi nampak orang yang taat, dia recommend, ya Allah, budak ni baik ya Allah. Budak ni kok harum baunya ya Allah. Budak ni nampak elok tata krama ya Allah. Kau pelihara dia ya Allah. Kau tingkatkan dia ya Allah. Kau selamatkan dia ya Allah. Dia cakap dengan Allah lebih banyak tau. Tapi kalau dia hormat dengan kiai, sayang kiai, kiai tengok, ya Allah, tapi budak ni kok masih bau maksiatnya ya Allah. Budak ni kok masih tak tinggalkan itu ni ya Allah. Budak ni kok masih terblok daripada manfaat-manfaat majlis yang dihadiri ni ya Allah. Dosanya kok gini ya Allah. Budak ni kok kebangetan sangat ya Allah. Dia lapor Allah macam-macam. Lapor Allah macam-macam. Ya Allah, aku tak harap khidmat dia dengan aku ya Allah. Tapi aku nampak dia kurang ajar dengan kau ya Allah. Dengan aku bukan main, dia punya hormat dan tunduk semua. Tetapi dengan kau nampak dia kurang ajar ya Allah. Susah aku nak terima kebaikan dia ya Allah. Kalau dia kurang ajar dengan kau ya Allah. Biar dia taat dengan kau, dia kurang ajar dengan aku, tak apa. Kalau terbaliknya aku susah nak terima, itu hakmu untuk ditaati lebih daripada hak aku ya Allah. Begitu ya. Jadi kalau kau tak boleh mencela, kau jangan, kalau kau tak sampai memuji, kau jangan mencela dia. Jadi dengan pasal prinsip inilah kita sangka kiai-kiai tak cela kita pasal kita ni baik. Tidak ya. Tidak cela. Jadi dia nampak kita jelek, cuma mereka tak nak mencela. Tapi mereka tidak muji. Mereka tak muji. Mereka sekat wajah manis pasal akhlak mereka baik. Tetapi sebetulnya dalam hati mereka, kok gini budak ini, kok gini budak ini. Dan mereka boleh kesan ya. Kalau mereka tak cari bidang-bidang yang nak dipuji, susah. Pasal apa? Kalau dengan Allah Ta'ala tak taat, tak timbul segala kebaikannya. Perbuatannya semua itu palsu belaka. Ya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung baca ya. Banyak rupanya nasihat-nasihat Pak Sumit ini ya. Tapi masa kita duduk dengan dia, kenapa ni semua tak keluar? Sebab wali-wali tak akan dengan kita je nasihat. Wahai anakku, 6 perkara begini, renunglah engkau. Tak ada. Dia tanya apa khabar. Di antara saya awal mula jumpa Pak Sumit, apa dia bilang? Nanti ada kapal terbang sendiri ya. Nak pergi mana senang. Tak harap kapal terbang orang. Leceh nak kapal terbang orang. Nanti ada kapal terbang sendiri ya. Kapal terbang bukan ada kereta tau. Kapal terbang. Apa kalau orang salih cakap ni, kau jangan nombor satu, kau jangan pertikai. Ya, InsyaAllah Pak Su doakan ya. Kapal terbang. Wallahualam. Mana tahu satu hari betul-betul kau ada kapal terbang sendiri. Wallahualam. Mana tahu kau dapat wali yang boleh bawa kau terbang. Semua boleh jadi. Semua boleh jadi. Pokoknya sangkal jangan. Sangkal jangan. Yang mengatakan dia cakap ni meripik lah. Pak Su ni mana dia kapal terbang. Bantah jangan. Nabi Khidir. Nabi Musa bantah je. Fail kan. Kalau kau tak dapat nak terima dalam logikamu, kau tak gungkan apa dia cakap, dia tahulah apa maknanya. Sebab kadang-kadang dia cakap dengan kita, tetapi sebetulnya hakikatnya dia sedang lapor dengan Allah. Apa ketika dia cakap dengan kita berapa perkataan, pada waktu yang sama dia sedang laporkan Allah Ta'ala berapa banyak lagi perkataan, kita tak tahu. Lepas tu yang kita dengar hanya yang zahir macam tak masuk akal. Tetapi dia ada bicara dengan Allah Ta'ala di sebalik cakapnya itu, yang kita kalau dapat tahu tercengang-cengang. Pendek kata kau akur sudahlah. Jaga adab dengan orang-orang salih. Orang cakap, apa ni Pak Sini menggurau senda lah. Mana kapal terbang Pak Sini buat kelakar lah. Jangan. Dia orang ni bukan orang-orang kaki guyon. Orang-orang yang kau cakap dia tu kau tengok. Habib Ali bin Jaafar. Cakap ni sikit aja. Tapi dia punya makna, mendalam. Sekarang baru kita kebil-kebil patut. Habib Ali mention ni. Patut rupanya ini, rupanya ini, rupanya ini. Wallahualam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin.